Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعض. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan sambung muqaddimah daripada kitab Manusia dan Islam. Pada minggu lepas dikatakan bahawa agama ini perlu ditegakkan. Sama ada maknanya agama ini perlu ditegakkan dengan menunaikan fardu ain dan juga fardu kifayah, kan? Bukan sekadar agama ini fardu ain sahaja, tapi fardu kifayah pun perlu dilaksanakan. Antaranya fardu kifayah itu ialah membentuk, mewujud dan mentadbir sebuah masyarakat Islam. Antara fardu kifayah itu ialah membentuk, mewujudkan dan mentadbir masyarakat. Dari segi pendidikannya, ekonominya, perundangannya dan macam-macam itulah. Itu semua termasuk dalam fardu kifayah kerana ia merupakan keperluan untuk umat Islam untuk terus tegak dan teguh umat ini. Jadi setiap jalan-jalan untuk meneguhkan umat Islam ini agar terus mempunyai kekuasaan, makna ditakbir dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka semua itu fardu kifayah. Jadi dia kata semua fardu kifayah itu dari segi pendidikan, kan, dari segi pendidikan, pembinaan, perniagaan dan semua itu, sekiranya tiada siapa yang menyempurnakan, maka dosanya akan ditanggung oleh keseluruhan umat. Selagi tidak tertegak perkara yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini Islam itu amat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka kalaulah Islam ini, Nabi kata Islam ni tinggi, makna dia apa? Islam ini menjadi panduan bagi masyarakat. Kalau kita nak berumah tangga, maka Islam panduan kita. Kalau kita nak berekonomi, Islam sebagai panduan kita. Kalau kita nak mentadbir negara, negeri, maka Islam menjadi panduan kita. Kalau kita nak berperang, berdamai, Islam menjadi panduan kita. Maka ketika itu Islam jadi tinggi. Ada Islam jadi tinggi, makna Islam menjadi panduan di dalam membina kehidupan manusia ini. Jadi Islam itu, kata Nabi, amat tinggi. Islam itu amat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka selama mana Islam ini tidak dapat diletakkan di atas, tertinggi, maka selama itulah amanah Allah tidak tertunai. Kenapa manusia ini jadi macam tu? Kerana kejahilannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempergunakan akal. Kalau dalam Islam ni dibawa akal kita untuk memikirkan, melihat kejadian alam,
yang ada di depan kita ini. Sehingga dengan akal itu sendiri kita dapat mengetahui bahawa sudah pasti ada yang menciptakan alam ini. Kan? Kemudian datang pula Rasul. Datang Rasul memberitahu, bawa pula bukti dengan mukjizat-mukjizat. Kadang-kadang ada yang diturunkan Quran kepada para Rasul itu sebagai bukti kebenaran apa yang diperkatakan oleh Rasul. Sepatutnya akal yang sehat itu terima. Tetapi ada kalangan manusia yang menolak Islam ini, tidak mahu beriman. Tapi orang yang beriman, dia ada ciri dia. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kita akan lihat di dalam kehidupannya itu. Nilai iman tadi. Itu dia nak cerita ni. Apabila iman telah bertapak dan subur di dada, di dalam hati, maka terpandulah manusia berdasarkan implikasi iman yang terpancar melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beriman sentiasa mencari petunjuk itu. Gini tuan-tuan. Apabila manusia ini telah mempunyai iman subur di dalam hatinya, maka manusia yang benar-benar beriman ini akan tunduk terhadap panduan, terhadap petunjuk Allah, iaitu syariat yang Allah turunkan. Bila iman ini telah mantap di dalam diri seorang Muslim, maka iman itu akan menggerakkan manusia ini hanya akan tunduk terhadap petunjuk ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia yang beriman ini, apa pun dia nak buat, dia akan pastikan tidak bercanggah dengan perintah Allah. Pasal dia beriman, setiap yang kita buat ada dosa pahala dan akan dipersoalkan di akhirat nanti, dan akan diberi balasan. Maka manusia yang beriman ini, apa pun yang dia nak buat, dia pastikan tidak bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka manusia beriman sentiasa duduk di bawah panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Maka kenapa kena ikut syariat yang Allah turunkan? Kenapa kena ikut panduan yang Allah turunkan? Kenapa? Kerana iman tadi mengajar manusia ini bahawa hanya petunjuk Allah sahajalah yang dapat menyelamatkan dirinya, masyarakat dan negaranya daripada sebarang ancaman dan juga kecelakaan. Kerana iman tadi. Iman tadi, Allah yang mencipta kita, Allah mencipta alam ini, Allah yang memberi aturan terhadap semua makhluk yang ada. Maka bila Allah tetapkan sesuatu peraturan, sesuatu panduan untuk manusia, maka manusia yang beriman yakin hanya panduan Allah sahajalah yang dapat menyelamatkan diri kita, masyarakat kita dan juga negara daripada kecelakaan. Selagi mana manusia tidak mahu menjadikan panduan ilahi, panduan Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidup, maka selama itulah manusia ini akan berhadapan dengan setiap jenis keburukan. Habis satu kecelakaan, datang kecelakaan yang lain. Habis satu keburukan, datang keburukan yang lain. Walaupun bangunan tinggi mencakar langit, tetapi ramai di kalangan manusia masih lagi miskin akhlak, miskin hati dan sebagainya, jauh daripada agama. Tidak ada rasa keamanan. Kita tengok dekat Amerika tu kan, mencakar langit, hebat semua, tapi tak ada rasa keamanan. Mati bunuh diri berlaku, dengan mudah-mudah bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia hanya mencari material. Dia tinggalkan agama, dia tinggalkan panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja orang yang beriman ialah menegakkan masyarakat supaya tunduk kepada panduan yang diberi oleh Allah, iaitu Islam. Maka kita kata kembali kepada Islam dan jadikan Islam, syariat itu benar-benar panduan di dalam hidup kita. Pasti kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Bagi memimpin dan memandu manusia, tadi kan antara amanah manusia ini ialah menjadi khalifah,
Antaranya ialah apa? Ialah memimpin dan memandu manusia. Untuk memandu dan memimpin manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan peraturan dan undang-undang yang menjadi garis panduan manusia supaya sentiasa merapatkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus memperkukuhkan hubungan antara manusia sesama manusia. Jadi disebabkan manusia ni amanah dia memimpin dan memandu masyarakat di atas muka bumi ini, maka Allah turunkan peraturan, Allah turunkan syariat, Allah turunkan undang-undang supaya manusia guna peraturan ini, undang-undang ini untuk mentadbir memimpin manusia supaya hidup ini di atas muka bumi menjadi baik, aman dan sebagainya. Jadi diturunkanlah undang-undang supaya manusia dapat menjaga hubungan hablum minallah dan juga hablum minan nas, supaya baik hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan manusia sesama manusia. Gitulah. Jadi diturunkan peraturan Allah ini elok ke tak elok? Saya tanya tuan-tuan. Peraturan Allah, kalau Allah turunkan sesuatu peraturan, elok ke tak elok? Baik ke tak baik? Saya nak tanya tuan-tuan, jawablah. Baik ke tak baik? Elok ke tak elok? Kalau Allah turunkan peraturan perlu tutup aurat, peraturan tu elok ke tak elok? Peraturan yang Allah tetapkan kena tutup aurat ni sesuai di semua tempat ke ada tempat-tempat tak sesuai? Ni senang-senang, simple-simpelnya. Peraturan menutup aurat ni sesuai tak di semua tempat? Sesuai lah. Ke ada kerja-kerja yang tak sesuai dengan tutup aurat? Ada. Kalau jadi pramugari tak boleh tutup aurat, sesuai ke? Kalau kita buat macam tu, makna kita telah meletakkan, peraturan Allah ni ada tempat tak sesuai. Kita pula lebih pandai meletakkan peraturan Allah itu tidak sesuai. Kerana apa? Kerana iman tadi. Bila seseorang ini tidak yakin, tidak ada iman bahawa panduan Allah lah yang paling baik, maka manusia yang jahil ini akan pilih-pilih. Ini sesuai, ini tak sesuai. Sedangkan orang yang beriman, dia yakin hanya panduan Allah sahajalah yang akan memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada kita. Boleh? Macam tu. Jadi tak adalah orang beriman, yang ni saya terimalah. Peraturan ni, peraturan ni saya tak terima. Yang ini peraturan, ini saya boleh terima. Tak ada. Dia apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu ciri orang yang beriman. Baik. Jadi peraturan Allah, undang-undang Allah ini memang bagus, memang hebat. Sebab turunnya daripada pencipta alam ini. Sudah tentulah baik. Allah ni maha bijaksana. Namun segala peraturan dan undang-undang tersebut, walau bagaimana tinggi nilainya sekalipun, sekiranya tidak dilaksanakan, tidak dikanunkan, tidak dijadikan peraturan, maka tidak ada gunanya undang-undang itu. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurang dan cacat, kerana undang-undang itu datang dari Allah yang maha sempurna lagi maha bijaksana. Walaupun undang-undang itu bagus, dapat mencegah, dapat menolak keburukan, dapat membentuk masyarakat yang baik, dapat mengharmonikan hubungan sesama manusia, undang-undang Allah itu baik, tapi kalau tak dilaksanakan, kita tidak akan dapat natijah kebaikan itu. Jadi tanggungjawab kita memastikan peraturan Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan di dalam kehidupan. Seorang ustaz, seorang agamawan, dia boleh cerita riba ni haram, tutup aurat wajib, tutup aurat wajib. Dia boleh cakap je lah. Tapi dia boleh buat tak? Dia boleh laksanakan tak untuk orang lain? Untuk anak isteri dia boleh laksanakan, tapi untuk orang lain dia boleh buat? Dia boleh tak nak menjadikan riba itu haram
sebagai undang-undang? Dia boleh tak jadikan menutup aurat ini wajib sebagai undang-undang? Boleh tak dia nak jadikan macam tu sebagai peraturan? Maknanya dia yang paling tinggi, peraturan tu yang paling tinggi. Manusia macam mana pun kena ikut peraturan tu. Boleh ke seorang ustaz buat kerja tu? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kenapa tak boleh jadikan undang-undang? Pasal tak ada kuasa. Tak ada apa? Kekuasaan. Tapi kalau orang yang namanya ustaz, namanya guru, tok guru ke, apa ke nama, tiba-tiba diberi kekuasaan, ada kuasa, dia boleh tak laksanakan? Boleh. Tadi setakat cakap je. Orang nak ikut ke tak nak ikut, ikut masing-masing lah. Tapi kalau dijadikan undang-undang, semua manusia akan taat dan patuh. Pentingnya peraturan tadi dilaksanakan. Nak boleh laksanakan, mesti ada kuasa. Menegakkan, mencari kuasa untuk menegakkan peraturan yang Allah berikan kepada manusia, hukumnya fardu kifayah. Semua manusia yang beragama Islam wajib membantu supaya dapat menegakkan pemerintahan. Orang yang mempunyai kuasa, yang ingin kembali, yang ingin kepada Islam. Habislah cerita. Tak? Yang ingin kepada Islam, maka itu fardu kifayah. Selagi tak ada orang yang kita lantik yang ingin kepada Islam, maka selama itulah Islam ini tidak akan diletakkan di tempat yang tinggi. Dipilih-pilih. Bagi melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendirikan sebuah pemerintahan di Madinah dalam tahun pertama hijrah bagi melaksanakan undang-undang dan peraturan yang hanya sebelum ini disimpan di celah-celah lipatan buku dan kitab saja. Jadi Nabi diperintahkan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Salah satunya ialah untuk membina sebuah negara. Untuk apa nak ada kuasa tadi? Buat apa Nabi perlu kepada kuasa? Supaya dapat mengimplementasikan, dapat melaksanakan undang-undang Allah yang sempurna itu di dalam kehidupan manusia. Dapat dijadikan undang-undang peraturan. Boleh? Tapi kalau Nabi duduk di Mekah dengan cara tu, tak ada kuasa, Nabi boleh laksanakan tak undang-undang? Tak boleh. Menunjukkan kepada kita pentingnya kuasa di dalam Islam. Tapi bukan orang yang nak kuasa tu kita boleh kata ini gila kuasa, ini gila kuasa. Bukan. Tengok apa matlamat dia. Kalau dia ingin kepada kuasa kerana ingin melaksanakan apa yang Allah perintah, itu baguslah. Itu memang disuruh. Nabi pun berhijrah ke Madinah membina sebuah negara. Pentingnya negara di dalam Islam. Tapi kalau seorang itu ingin pada kuasa kerana dia nampak kalau ada kuasa inilah peluang untuk membina empayar kekayaan, untuk melaksanakan benda-benda yang tidak syar'i, maka tujuan dia tu untuk dapat kuasa, itu dipanggil gila kuasa. Memang semata-mata kerana nafsu. Macam tu lah. Macam mana Tok Syekh? Okey. Macam tu, tak apa, rakaman lah. Okey, jadi Islam ini, undang-undang ini perlu dilaksanakan. Kalau tidak, dia hanya duduk di dalam lipatan kitab. Lipatan kitab. Lepas tu kalau kita tanya, kenapa masalah ni tak selesai? Kenapa masalah ni tak selesai? Tuan-tuan, sebagai seorang Muslim yang beriman, kita kata macam mana nak selesai kalau kita tak kembali kepada Islam? Senang jawapannya. Betul tak? Jadi pentingnya kembali kepada panduan Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai suatu cara hidup yang lengkap dan sempurna dapat dilihat apabila kita selesai mengikuti buku ini sehingga tamat. Ginilah. Jadi Islam ini, kebaikan Islam, kecantikan Islam ini dapat dilihat baik oleh orang Islam maupun orang yang bukan Islam apabila pengajaran
Islam, panduan Islam itu dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Sama ada dalam kehidupan individu, kehidupan kekeluargaan, masyarakat, peraturan, ekonomi dan sebagainya. Bila dilaksanakan, barulah orang nampak kebaikan Islam. Barulah nampak kebaikan Islam. Oh, Islam ni bagus, Islam ni adil, Islam ini memberi kebebasan. Gitulah baru nampak. Begitulah dia nak cerita dalam buku ni habis dah. Kalau kita habiskan buku ni, barulah kita nampak oh Islam ni benar-benar merupakan cara hidup, merupakan cara hidup yang lengkap, kerana dia memberi panduan kepada kita dalam semua aspek kehidupan kita. Ada saja panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan Islam ini sempurna untuk dijadikan panduan hidup. Kalau tuan-tuan pergi kepada agama lain, semua agama yang ada, agama itu mengajar kepada penganutnya menyembah Tuhan yang dia kata Tuhan itu. Maka adalah panduan bagaimana nak adakan hubungan manusia ini dengan Tuhan. Setakat tu je. Tanya agama lain, kamu ada ke peraturan yang berkaitan dengan pakaian? Kamu ada ke peraturan yang berkaitan dengan ekonomi? Kamu ada ke peraturan yang berkaitan mentadbir negara? Ada ke tak ada? Kamu ada ke peraturan yang berkaitan makan, minum ni semua? Ada ke tak ada? Pasal tu agama lain tak boleh nak jawab benda ni. Pasal tu agama tak boleh nak jadikan sebagai way of life. Yang boleh dijadikan way of life apa? Panduan hidup ialah Islam. Islam sahaja yang boleh dijadikan panduan hidup yang lengkap bagi manusia. Kemudian dia kata, oleh kerana buku ni bukan dikarang oleh seorang pengarang, maka dalam setiap bahagian bab ini kita akan lihat pengulangan yang sama, kata dia. Sebab buku ni bukan seorang pengarang, saya dah cerita dulu Jadi pengulangan tu ada. Namun dia kata walaupun begitu, pengulangan tu kadang-kadang disengajakan, tidak dibatalkan, tidak dihilangkan kerana kepentingan pengulangan itu untuk memberi faham kepada kita. Wallahu taala a'lam. Habislah. Itu mukaddimah yang ditulis oleh Dr. Harundin. Allah. Baik, habis tuan-tuan. Kita masuklah bab pertama sikit. Ke nak masuk minggu depan, bulan depan? Bulan depan. Sekarang. Kalau bulan depan boleh rakaman betul. Mari kita baca bahagian 1. Manusia dan agama. Dia nak cerita mula-mula hakikat manusia. Supaya kita kenal kita ni siapa. Walaupun manusia sudah mengkaji dan mencari-cari hakikat dirinya, hasil daripada naluri ingin tahu yang sedia ada dalam dirinya, namun manusia tetap tidak dapat mengenal dirinya selama mana manusia itu tidak mahu menerima hakikat kejadian dirinya seperti yang dikemukakan oleh Maha Penciptanya. Manusia ini Allah bagi naluri. Disebabkan naluri manusia ni kata ada Tuhan, ada yang mencipta. Takkan benda ni jadi saja-saja. Kita ni daripada mana? Apa tujuan kita dihidupkan? Lepas mati pergi ke mana? Semua manusia mencari. Dia mencari kita ni siapa? Untuk apa berada di atas muka bumi ni? Maka walaupun manusia ni mencari-cari hakikat kejadian manusia ni, dia tidak akan sampai kepada ilmu yang benar selagi mana dia tidak merujuk kepada pencipta manusia itu, ataupun pencipta alam ini. Jadi Tuhan yang mencipta itulah yang maha mengetahui. Kalau saya buat rumah, saya buat rumah ni, saya yang lebih tahu kat rumah ni berapa banyak paku, berapa banyak barang yang saya guna. Saya yang lebih tahu ke orang lain yang lebih tahu? Saya lah, sebab saya yang buat. Macam itulah logik mudah-mudah. Disebabkan Allah yang menciptakan kita, maka Allah lah yang lebih tahu tentang hakikat manusia.
Maka logiknya adalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, dan dialah sahaja yang mengetahui hakikat diri manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Allah yang mencipta segala makhluk, sudah tentulah dialah yang paling maha mengetahui segala-galanya. Sedang dia, yakni Allah, amat halus urusan tadbirnya, lagi amat mendalam pengetahuannya. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih mengetahui tentang keadaan kamu. Allah beritahu dalam Quran, Allah lah yang paling mengetahui keadaan kamu wahai manusia, semenjak Allah menjadikan kamu berasal daripada tanah, dan semenjak semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai-bagai peringkat dalam perut ibu kamu. Allah yang paling mengetahui tentang manusia tu. Baik, maka janganlah kamu wahai manusia memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih daripada dosa. Dialah saja, Allah lah saja yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Makna kita ni, manusia ni, yang paling mengetahui tentang kita ialah Allah. Dalam perut ibu kita macam mana Allah yang tahu, Allah yang beritahu. Bila Allah beritahu, itu je lah yang kita tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia, maka dialah yang mengetahui asal kejadian manusia. Siapa yang paling tahu kita ni asal kejadian kita macam mana? Allah, sebab dia yang buat kita. Dan Allah jugalah yang tahu kelemahan-kelemahan manusia. Dan Allah jugalah yang tahu di mana kekuatan manusia, apakah tugas yang layak dan risalah yang layak dibawa oleh manusia dan sebagainya. Allah lah yang maha mengetahui. Jadi bila Allah tetapkan peraturan untuk manusia, untuk kita laksanakan, maka akal yang logik kata sudah tentu apa yang Allah tetapkan, peraturan yang Allah tetapkan itu sesuai untuk dilaksanakan di dalam masyarakat, sesuai untuk semua manusia. Ingat tuan-tuan, Islam ini, peraturan yang Allah tetapkan bukan sesuai untuk orang Islam saja, bukan. Sesuai untuk manusia. Sebab Allah turunkan peraturan ini, panduan ini untuk manusia. Untuk manusia. Dan Allah tahu kelemahan kita. Pasal tu kalau kita tengok, Allah bagi panduan. Allah bagi panduan. Bukan semua Allah tetapkan. Banyak benda yang diberi kita kebebasan untuk memikirkan. Tapi ada perkara-perkara yang Allah tetapkan. Ini kamu tak boleh fikir. Ini kamu manusia tak boleh fikir. Sebab akal yang aku ciptakan tidak mampu untuk memikirkan itu. Manusia yang dicipta oleh Allah, Allah tahu kelemahan manusia. Maka ada perkara-perkara yang Allah tetapkan, manusia mesti ikut. Jangan ubah. Tapi ada banyak perkara-perkara yang Allah tak tetapkan. Yang itu kenapa tak tetapkan? Kerana yang itu boleh dipikir oleh manusia, akal manusia, sesuai dengan keadaan, masa dan tempat dia hidup. Contoh dia, Allah haramkan manusia ni, orang Islam ni, makan babi, makan bangkai. Bangkai lah kita kata senang dulu. Allah haramkan makan bangkai. Tak? Kalau kita nak makan ayam, maka kena sembelih. Sembelih kena ikut syariat, peraturan yang Allah tetapkan. Kalau kita sembelih tak ikut peraturan yang Allah tetapkan, maka benda tu jadi bangkai. Tak boleh makan. Kan? Tak boleh makan. Kita, kenapa pula tak boleh makan Sama je mati. Sembelih pun mati. Kalau Cina yang sembelih pun mati juga. Kalau orang bukan Islam sembelih, sama juga mati. Tak kita kata kan. Tapi bila kita beriman, kita pasti akan yakin
Kalau Allah kata benda tu tak boleh makan, pasti benda tu tidak akan memberi kebaikan bagi kita. Bila Allah haramkan sesuatu benda, pasti benda itu tidak akan memberi kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Pasti. Bila Allah haramkan zina, bila haramkan zina, kita boleh kata, apa beza dia Takkan dengan dua orang saksi wali, aku nikahkan kamu dengan si fulan bin si fulan dengan mas kahwin gini. Aku terima si fulan sebagai isteri dengan mas kahwin gini. Jadi halal. Bila bersetubuh tak apa. Tapi kalau tak ada ucapan tu, nikah kahwin tu, akad nikah tu kalau tak ada, jadi zina. Yang ini kamu tak boleh fikir. Tapi bila Allah tetapkan benda tu haram, pasti benda tu tidak akan memberi kebaikan. Pasti. Boleh. Macam tu juga, bila Allah menetapkan benda ni wajib buat, mesti kita buat supaya hidup kita baik di dunia dan juga akhirat. Yang ini pun kita tak boleh fikir. Allah wajibkan semayang subuh 2 rakaat. Wajib. Waktu subuh kamu kena semayang, waktu zuhur kamu kena semayang, dan seterusnya. Wajib. Bila Allah wajibkan, Allah yang mencipta kita, Dia lebih mengetahui tentang kita. Allah lebih tahu tentang kita. Waktu ini kamu kena dekatkan diri kepada aku dengan solat. Kamu kena dekatkan aku dengan solat. Dekatkan diri kamu dengan aku dengan solat ini. Boleh kita ubah, boleh kita cari cara lain? Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni tak boleh dipikir oleh akal kita. Semayang zuhur 2 rakaat, semayang subuh 2 rakaat zuhur, 4 rakaat, waktunya begini. Itu tak boleh dipikir oleh akal. Maka Allah tetapkan. Ada banyak perkara yang Allah tak tetapkan. Maka yang itu, benda-benda yang harus itu diberi peluang kepada akal kita untuk memikirkannya. Jalan nak buat 2 lane ke 1 lane? Jalan raya ke tu? Dulu, zaman dulu 1 lane tak? Lepas tu tiba-tiba orang ubah, dah naik tahun yang hebat, jadi 2 lane. Salah ke? Tak salah. Lepas tu jadi 3 lane pula. Salah? Tak salah. Pasal itu diberi kebebasan kepada akal untuk memikirkan, dan benda tu boleh dipikirkan oleh akal. Maka kita faham daripada sini, ada benda-benda yang tak boleh dipikir oleh akal. Maka kita kena ikut peraturan yang Allah dah tetapkan. Tak boleh ubah-ubah. Kalau ubah pasti rosak. Ada perkara yang Allah tak tetapkan dan Allah beri peluang kepada manusia untuk memikirkan sesuai dengan zamannya. Yang ini kita boleh fikir. Macam mana nak buat, macam mana. Ada pun benda yang Allah dah tetapkan, kita sebagai orang yang beriman kena terima dan patuh. Jadi itulah, insya-Allah tuan-tuan, nanti minggu hadapan saya akan ulang balik hakikat manusia. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.